Ulik mayang adalah salah satu tarian tradisi masyarakat Melayu di Terengganu. Ia merupakan sejenis tarian persembahan di mana sebuah lagu unik dinyanyikan dengan iringan orkestra Melayu yang terdiri dari gendang, gong, bialo dan akordion. Struktur persembahan tarian ulik mayang dapat dibahagikan kepada 3 tahap. Yang pertama, membangkitkan semangat mayang. Semua peserta akan mengelilingi bomo dan kemudian memperesapkan mayang yang telah disediakan. Selepas selesai upacara bacaan doa, peduan akan mula menyuruh bangkitkan asal mayang. Seterusnya, pementasan. Persembahan ini akan bermula iaitu dengan 1 bulatan dan saiz bulatan yang mengikut bilangan anggota seramai 11 orang, iaitu 4 orang lelaki dan 7 orang perempuan. Di tengah-tengah bulatan itu akan ada seorang pemegang mayang dan seseorang dari anggota yang lain akan mengetuai nyanyian yang akan diikuti oleh anggota penari yang lain. Ketua akan memulakan nyanyian ini adalah dikenali sebagai Adi. Persembahan tarian seterusnya akan dimulakan dengan 4 orang penari lelaki yang dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Manakala salah seorang daripada mereka akan berperan sebagai bomo dan berperanan untuk memegang mayang di tangannya. Kemudian satu suara latar akan menyanyikan lagu Ulik Mayang dan diserunya puteri kedua. Selepas kedatangan puteri 2 yang menari-nari di belakang peserta lelaki tersebut, diseru pula puteri 4, puteri 6 dan puteri 7. Apabila puteri 7 keluar, lagu menghalau dan menghantar penunggu akan dinyanyikan. Akhir sekali, bersurai. Setelah selesai persembahan dilakukan iaitu sebaik sahaja nyanyian tamat, pemegang mayang akan berhenti menari. Keadaan dirinya yang belum pulih dan tidak sadarkan diri pada ketika itu akan dibantu oleh pawang untuk memulihkannya. Sekiranya masih terdapat penari yang masih belum pulih atau kononnya puteri 7 tidak mahu pulang, lalu menyebabkan penari berterusan tidak sadarkan diri, dan ia akan memerlukan khidmat daripada pawang untuk menangani masalah ini dengan menggunakan kaedah nyanyian tertentu. Antara pengkaedaan yang digunakan juga adalah dengan membacakan mantra jampi bagi menghantar semula semangat puteri yang hadir. Persembahan ulik mayang dalam seni kebudayaan masyarakat tradisi merupakan sebuah persembahan yang menjadi penghubung dalam upacara keramaian bagi masyarakat tradisi untuk mengubati penyakit serta mendapatkan perlindungan. Kegiatan sosial dari upacara persembahan ulik mayang telah menjadi sebuah peristiwa yang mencetuskan kewujudan serta asal-usul persembahan ini. Tarian gamelan merupakan salah satu tarian Melayu klasik. Tarian yang pertama kali dipersembahkan di Pekan Pahang dalam tahun 1811 ini berasal dari Istana Kerajaan Riau Lingga di Pulau Penyengat Riau dan dipercayai wujud sejak kurun ke-17. Tarian gamelan adalah tafsiran kehidupan dan nilai-nilai murni yang menjadi kebanggaan bangsa Melayu. Seni tari ini dieksklusifkan kepada para wanita, di mana sekumpulan gadis yang menzahirkan sebuah penceritaan melalui gerak tari diiringi muzik gamelan. Struktur tarian ini mempunyai unsur penceritaan dalam setiap gerak joget yang dipersembahkan. Antara tarian gamelan yang terkenal adalah tarian tenun yang menggambarkan dayang-dayang dalam istana sedang menenun benang untuk dijadikan sutera, tarian timang burung yang berdasarkan pergerakan burung, dan tarian togok yang menggambarkan gerak tari seakan peperangan. Bagai kaca terhempas ke batu, timang burung anak raja turun ke taman. Seni tari gamelan juga mencerminkan estetika dan keindahan tersendiri yang unik di mata penonton. Ini kerana gerak tarinya yang penuh gemalai, di mana kaki diayun kemas namun menyelahkan kelembutan sambil tangan masing-masing memegang kipas
yang digerak-gerakkan melentok liuk mengikut alunan muzik. Langit kelabu tempat berteduh. Dicantikkan pula dengan pemakaian tradisional seperti gandik, gayut tengkuk, teratai dan pending dapat merefleksikan beberapa nilai murni yang sinonim dengan bangsa Melayu. Antara nilai murni yang jelas dijelmakan adalah lemah lembut dan sopan santun yang dipamerkan oleh penari-penari sepanjang tarian. Oleh hal yang demikian, tarian gamelan ini dianggap sangat cantik dan merupakan bentuk tarian yang paling kaya dari segi jenisnya dalam kebanyakan adat tarian Melayu tradisional. Tarian Kuda Kepang. Kuda Kepang mempunyai nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia baik dari segi mental dan spiritual. Tarian Kuda Kepang turut berfungsi sebagai katarsis terhadap minda dan batin. Selain itu, Kuda Kepang juga berupaya menggerakkan hati seseorang. Semakin mendalam pekajian dan pemahaman terhadapnya, maka semakin tajub dirasakan. Tarian Kuda Kepang adalah budaya masyarakat Jawa yang amat unik berbanding dengan tarian-tarian lainnya. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, Kuda Kepang dikuasai oleh sejenis kuasa gaib. Sehubungan dengan itu, upacara pemujaan roh dan jampi mantra perlu dilakukan untuk mengelakkan segala kejadian yang tidak diingini daripada menimpa para penari dan khalayak. Pada peringkat permulaan persembahan, tarian Kuda Kepang, jampi mantra dan upacara pemujaan roh perlu dilakukan untuk memanggil semangat dan memohon restu agar persembahan yang bakal dilaksanakan berjalan lancar. Upacara pemujaan roh tersebut akan dilakukan di kawasan terselindung atau di tengah gelanggang yang terbuka kepada pandangan khalayak. Penari yang kerap dirasuk akan menunjukkan kekuatan fizikal yang menakjubkan dan mampu melakukan perbuatan yang luar biasa serta aneh seperti memakan bunga kenanga, mengupas kelapa dengan mulut atau gigi, berlari liar, memamah kaca, meminum air dan sebagainya. Ketika berada dalam situasi itu, mereka berupaya melakukan gerakan atau aksi yang aneh yang tidak boleh dilakukan oleh individu yang normal. Mereka boleh melompat setinggi 6 atau 7 kaki. Secara tidak langsung, persembahan tarian Kuda Kepang yang unik dan indah bersifatnya itu berupaya mempengaruhi pembentukan emosi, rohani dan intelek khayala. Aksi lucu para penari tarian Kuda Kepang yang sedang dirasuk mampu menghibur mereka yang menonton persembahan Kuda Kepang ini. Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan struktur dan estetika tari Japin. Asal-usul Japin. Japin berasal dari bahasa Arab iaitu jab yang mempunyai erti pergerakan kaki cepat mengikut rentang pukulan. Tarian Japin secara tradisional ditarikan oleh golongan lelaki sahaja dan kemudiannya setelah ia mula berkembang luas. Tarian ini telah ditarikan secara berpasangan antara penari lelaki dan wanita dengan gerak tari yang melambangkan sifat-sifat diri golongan tersebut. Terdapat 5 struktur dalam setiap persembahan tarian Japin. Yang pertama ialah taksim. Petikan kampus dimainkan secara solo bagi membenarkan penari-penari mengambil tempat. Dan kedua ialah les.
Gerakan untuk membukakan persembahan tarian. Yang ketiga ialah ragam. Ragam bermakna gerakan tertentu untuk memasukkan pantun. Struktur yang keempat ialah kopa. Kopa bermakna terlingkahan marwas diakhirkan pantun. Yang terakhirnya ialah wind up. Wind up ialah perakhiran sebuah pantun. Sekarang saya akan membentangkan estetika tarian Zapin. Kita dapat merasakan keindahan sebuah gerak tari, iaitu ketika berlakunya mampu menarikkan dengan kekuatan, kelunturan, keseimbangan dan koordinasi yang sempurna. Sehingga rasa gerak yang dilakukan merambat dan dirasai oleh penonton. Selain itu, keunikan tarian Zapin ialah akan menggunakan alat muzik seperti marwas, gambas, gong, marakas untuk mengiringi tarian, dan ini akan membuat tarian Zapin ini menjadi meriah. Penari harus mengikut rentak dan langkah yang disusun mengikut alat muzik tersebut menunjukkan keharmonian tarian Zapin itu sendiri. Seterusnya, keindahan boleh dilihat kepada busana tarian Zapin. Pakaian penari lelaki ialah akan memakai baju kurung Melayu cekat musang ataupun telur pelanggan dengan memakai kain samping berserta kopiah. Manakala busana bagi penari wanita ialah akan memakai kebaya labu berkain, sarung berlekat ataupun soket siap dan selendang penutup kepala. Tarian Makyung merupakan sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Patani dan Kelantan. Drama tari ini menggabungkan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan. Muzik, vokal dan instrumental, lagu cerita dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Nama Makyung ini dikaitkan dengan upacara di mana pawang cuba menyembuhkan pesakit yang dirusuk melalui nyanyian. Tarian bersawai dan menurun yang menjadikan persembahan harian. Drama tari ini dipertontonkan terutamanya di Patani Selatan Thailand, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis di Malaysia serta sejauh Kepulauan Raut di Indonesia. Terdapat cerita Makyung daripada tarian Makyung di Kelantan. Cerita-cerita Makyung asal abad ke-17 di zaman kegemilangan Islam di Nusantara diambil dari menora yang terabad-abad terdahulu. Mungkin zaman kedatangannya agama Buddha dari India, atau dibincangkan dari cerita wayang kulit dan daripada cerita bangsawan, kerana ini merupakan rumpun genre teater tradisional. Bagi Makyung di Kelantan, tajuk cerita adalah berkait dengan nama watak utama dalam cerita, contohnya Dewan Muda, Anak Raja Gondang, Raja Bungsu Sati, Raja Tangkai Hati dan lain-lain. Satu cerita dalam persembahan Makyung adalah hasil gabungan gerak tari, nyanyian, muzik dan teks. Tema yang mendasari cerita-cerita Makyung adalah merupakan mitos percintaan anak-anak raja dan dewa-dewa, kisah penggembaran dan juga kehidupan di astana. Misalnya, cerita Raja Tangkai Hati. Sungguh pun di tengah-tengah masyarakat petani dan nelayan, mengatakan cerita-cerita Makyung juga berkaitan dengan dua alam, iaitu alam dunia dan alam gaib. Cerita-cerita Makyung membawa penonton untuk meneroka kehidupan di bumi, di laut, di khayangan. Orang Kelantan berpendapat bahawa semua cerita Makyung mempunyai hubungan yang erat dengan dewa-dewa, tentang penggembaran dewa-dewa atau anak-anak raja, serta seringkali menyelipkan peristiwa-peristiwa gaib. Oleh kerana itu, cerita-cerita ini dianggap sebagai cerita roman dan saga. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahawa kisah dalam persembahan Makyung adalah berkisar kepada kisah raja-raja. Pakaian dan perhiasan yang lengkap, indah dan berwarna-warni menunjukkan keindahan pada setiap watak dan memudahkan khalayak memahami perwatakan mereka. Pergerakan dan tarian yang lembut dan gemalai berpentingan dalam persembahan bertujuan memberi impak kepada unsur-unsur kerohanian yang wujud.
dan juga masyarakat Melayu tradisi secara halus, teliti dan berkias dengan penuh tertib dan indah.